warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Thauban radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka ba'dahu kanzan musdila lahu yawmal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatani yatba'u wa yaqul wayhak ma anta fayaqul ana kanzuk alladhi taraktahu ba'dak ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمهما ثم يتبعها سائر جسده. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man taraka ba'dahu kanzan, bahawa siapa yang mati dan dia ada meninggalkan harta yang tak bayar zakat. Barang siapa yang mati dan dia ada meninggalkan harta yang tidak bayar zakat, musdila lahu yawmal qiyamah syuja'an aqra, maka dijelmakan kepada dia pada hari kiamat esok satu ulang seperti naga yang besar. Lahu zabibatani yatba'uhu, bagi syuja'ul aqra ataupun ulang ataupun naga besar ini, dalam mata ulang tu ada dua titik. Yang titik itu sentiasa melihat orang yang tidak keluar zakat ini. Nabi SAW kata, siapa-siapa di kalangan kita ni yang masih hidup atas dunia ada duit yang cukup nisab, yang sepatutnya dia buat keluar zakat, tapi dia tidak buat keluar zakat, dia mati dalam keadaan tinggal harta yang patut keluar zakat tapi tidak keluar zakat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jelmakan kepada dia. Setengah ulama kata maksud Allah jelmakan ulang besar ni ialah waktu dalam kubur. Setengah ulama kata maksudnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala jelmakan ulang ni sewaktu manusia berada di mahsyar. Maka dijelmakan bagi dia syuja'ul aqra ataupun ular yang seumpama naga besar, yang mata ular tu yatba'uhu, sentiasa duk tengok dia, mana dia pi mata ikut dia, maknanya dia tak ada tempat menyorok. Ke kiri dia pi, mata ular tu pi ke kiri, ke kanan dia pi, mata ular tu pi ke kanan, ke mana dia pi mata ular duk ikut dia. Wa yaqul, maka berkatalah dia ni, orang yang ada duit tidak keluar zakat ni, bila dia tengok ular ni duk ikut dia ke mana dia pi, maka dia kata, waihak ma anta,
Dia kata waihak, celaka kamu. Dia kata ma anta, hang ni apa? Celaka kamu ni siapa? Dia kata ni sampai mana aku pi pun kamu turut tengok ni. Fayaqul, maka kata ulang itu, ana kanzuk. Dia kata aku adalah harta kamu yang kamu tinggal masa mati dulu. Ana kanzuk, aku adalah harta kamu yang kamu tinggal dalam keadaan kamu tidak bayar zakat. Aku harta kamu. Allazi taraktahu ba'da, iaitu harta yang kamu tinggal selepas kamu mati. Wala yazalu yatba'u, maka tidaklah sekali-kali ulaq Suja'ul Aqra ini tinggal dia ni, melainkan sentiasa ikut dia ke mana dia pergi. Hatta yulqimahu yadahu fayaqdimuhuma, sehinggalah apabila dia hulur tangan, dia suar tangan dia, ulang tu sambak tangan dia. Summa yatba'uha sa'iru jasadi, selepas dia sambak tangan kawan ni, dia akan telan kawan tu habis satu badan semua sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita duduk dalam dunia ni ada banyak benda yang Tuhan jadikan peraturan kita untuk hidup. Melanggar peraturan Tuhan, walaupun pada ingat kita peraturan itu kecil, kalau kita langgar tidak jadi mudarat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebarang bentuk pelanggaran peraturan adalah besar. Dan bersedialah untuk menerima balasan yang dijanji Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ma min rajulin la yuaddi zakata malih illa ju'ila lahu yawmal qiyamah safaihu min nar fayukwa biha janbuh wa jabhatuh wa zahruh fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad thumma yara sabilahu ilal jannah wa imma ilal nar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, tidaklah seorang yang tidak keluar zakat hartanya. Tidaklah seorang lelaki, tidaklah satu orang manusia yang ada harta yang patut keluar zakat, tapi dia tidak keluar zakat harta dia. Illa ju'ila lahu yawmal qiyamah safaihu min nar. Melainkan pada hari kiamat dijadikan kepada dia harta-harta dia tu macam lempiang, dia kata, daripada api. Safaih ni maksud lempiang. Kalau dia ada duit, walaupun duit tu sikit aja, tapi cukup nisab. Katalah nisab duitnya 3,000, dia ada 3,000. Sikit adalah 3,000 banding dengan orang ada 300,000. Tapi walaupun 3,000 sikit, nak banding dengan orang 300,000, 3,000 kena zakat. Kena zakat. Kita tak boleh kata depan Tuhan, pasal apa saya 3,000 pula tidur jadi pasal bising, kata saya tak keluar zakat, ni orang ada 3 juta tak boleh keluar. Tak boleh kata macam tu. Kita tidak ada hak untuk kata macam tu. Dia kira kita, kita kira kita. Tuhan suruh benda tu kena ke atas kita, kita kena buat. Maka mana-mana manusia yang dia ni sepatutnya keluar zakat harta, dia tidak keluar zakat dia, illa ju'ila lahu yawmal qiyamah, melainkan pada hari kiamat Allah jadikan kepada dia safaihu min nar, lempiang daripada api neraka. Maksudnya benda lempiang. Fayukwa biha janbuh wa jabhatuh wa zahruh.
maka lempiang daripada api neraka ni ditempek, dirusuk dia, ditempek atas dahi dia dan ditempek di belakang punggung dia. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Dia akan kena ni pada hari kiamat, iaitu hari di mana tempoh masanya ialah 50,000 sanah, 50,000 tahun lama masa dia. Hatta yuqda bainal ibad. Dia akan terus kena macam tu sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukum di atas kesalahan dia. Summa yara sabilahu ilal jannah wa imma ilal nar. Lepas Tuhan jatuh hukum, taulah dia ni ke mana, sama ada dia ke syurga ataupun dia ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pun tak lama dah satu hari kita mati. Mati je kita tahulah. Kita duduk mengaji selama-lama ni betul ke tak betul, tahu. Tak lama dah. Dalam Islam yang kata mati ni tak lama. Pasal apa? Pasal kita makin dekat dengan dia, bukan kita makin jauh dengan dia. Maka kaedah dia, benda yang kita makin dekat, benda tu tak lama dah. Kita dengan mati ni makin dekat. Tahun lepas dengan tahun ni kita lagi dekat dengan mati daripada tahun lepas. Sebab kematian itu adalah ajal musamma, satu masa yang ditentukan Tuhan. Kalau Tuhan tentukan kita akan mati pada tahun 2003, maknanya kita dah dekat dah dengan 2003. Sama ada cepat, tidak pun lambat sikit, kita jumpa lah. Yang kata kematian ni, jumpa aja kita tahulah apa yang kita duk dengar daripada Quran, apa yang kita duk dengar daripada hadis Nabi SAW ni, betul ke tak betul, kita tahu. Dan kita juga tahu, wa imma kita ni ke syurga, wa imma kita ni ke neraka. Kerana ada sebahagian daripada manusia dia tertipu. Dia duk berasa lagu dia ni tak apa dah. Dia duk berasa dia ni insya-Allah lah dapat syurga. Dia tertipu dengan diri dia sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tu hanya Maha mengetahui dia ni patut di syurga atau di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil ingat pesan Nabi SAW dan mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada kena murka Allah dan Allah pelihara kita daripada kena masuk dalam neraka tempat azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 144. Muka surat 144. Kita masih lagi berada pada tafsir surah Taubah. Muka surat 144 ayat 25 daripada surah Taubah. Ayat yang kita nak baca pada malam ini, dia menyentuh tentang cerita perang Hunain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh telah tolong akan kamu oleh Allah Taala pada menang perang. Beberapa tempat perang yang banyak, iaitu seperti perang Badar, perang Quraizah, perang Nadir dan sebagainya. Sebelum berlaku perang Hunain ni, tentera Islam dah menang dalam beberapa kali perang. Di antaranya perang Badar. Tentera Islam sikit, musuh ramai, pun Allah bagi orang Islam menang. Kemudian perang Uhud, orang Islam dah ramai, orang Islam berasa yakin, rasa overconfident boleh menang, maka Tuhan bagi mereka sedikit kekalahan pada awalnya. Kemudian perang Quraizah di antara Islam dengan orang-orang Yahudi, Allah bagi Islam menang.
Kemudian perang Nadir di antara Islam dengan Yahudi juga. Allah bagi Islam menang. Dan kata ayat ni wa yauma Hunain, dan sebut olehmu tentang hari perang Hunain. Maka Hunain ini adalah satu padang. Satu padang maksudnya satu lembah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Kedudukan Hunain ini daripada Mekah nak pergi ke Taif, dia duduk tengah-tengah. Iaitu lebih kurang 18 mil dari Mekah. Dan berlaku pada bulan Syawal tahun yang ke-8 Hijrah. Maknanya tak lama dari selepas Nabi SAW masuk Mekah. Nabi orang Mekah, lepas tu orang Mekah tak suka ke dia. Maka Allah perintah Nabi hijrah ke Madinah. Nabi pergi duduk di Madinah, kemudian sampai masa Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi balik semula ke Mekah. Nabi balik semula ke Mekah tu dia panggil Yaumul Fath, hari pembukaan kota Mekah. Tidak berlaku tumpah darah walau setitik pun. Nabi SAW boleh kuasai Mekah secara aman. Tak lama selepas Nabi SAW balik ke Mekah dan Nabi berjaya stabilkan keadaan Mekah, ketegangan semua reda, semua orang boleh hidup dengan baik. Orang-orang yang sebelum ni memusuhi Nabi, bila tengok Nabi memerintah Mekah, keadilan terjamin, mereka pakat mai jumpa Nabi, pakat nak masuk Islam. Apabila keadaan politik di Mekah pada masa itu dah stabil, tiba-tiba dengar cerita ada satu kumpulan nak serang Nabi SAW di Mekah. Ini nak jadi perang Hunain ni, keadaan dia macam tu. Yang ni kemudian daripada Futuh Mekah, maksudnya pembukaan Mekah pada bulan Ramadan tahun itu. Yang ni perang Hunain ini adalah perang dengan Hawazin Badawi, yakni kaum Halimatus Sa'diyah, mak susu Nabi SAW. Kumpulan hak nak mai serang Nabi ini adalah kumpulan Badui daripada suku Hawazin. Halimatus Sa'diyah, mak susu Nabi daripada suku Hawazin. Geng ni nak mai serang Nabi SAW di Mekah. Firman Allah, iz a'jabatkum kasratukum, ketika mengajib akan kamu oleh banyak tentera kamu. Mengajib, ajib dalam bahasa tasawufnya dia kata ujub. Kan orang yang ada sifat ujub itu adalah sifat mazmumah. Sifat ujub maksudnya sifat berasa heran dengan diri sendiri, berasa hebat, berasa pandai, berasa dia lebih pada orang. Ini dia panggil ujub. Tentera Islam sewaktu nak turun dalam perang Hunain ni, bila dengar kata tentera musuh nak mai serang, mereka nak keluar pergi pertahankan di luar kota Mekah supaya tak jadi tumpah darah dalam tanah haram Mekah. Mereka nak keluar pergi tu ramai, 12,000 tentera Islam berbanding dengan musuh 4,000 orang. Bila 12,000 musuh sikit, dia berasa ajib, dia berasa terlalu yakin. Tak bimbang dah, kalau Badar kita sikit pun boleh menang, ni pula kita ramai, yang ni benda kecil bagi kita. Keluar dalam keadaan macam-macam, berasa ajib, berasa sombong, berasa yakin sangat kata boleh menang. Maka kamu kata tiada kalah kami daripada sebab sedikit tentera. Orang Islam dah mula bercakap juah dah. Orang Islam dah mula bercakap juah pada masa tu. Mereka kata tak bimbang dah kita, pasal kita ni tak sikit, maknanya kita ramai. Kerana kita ramai, kita tak bimbang. Adalah mereka itu, yang ni tentera Islam itu 12,000 orang. Itu dia. Yang ni 10,000 tentera yang datang dari Madinah ambil Mekah. Tentera Islam yang nak keluar pergi perang Hunain ni ada 12,000. Daripada 12,000 itu 10,000 orang Madinah hak ikut Nabi masa Nabi mai ke Mekah ni. Nabi mai ke Mekah tu diikuti oleh 10,000 orang Madinah. Itu sebab orang Mekah bila tengok Nabi mai dengan pengikut yang ramai macam ni, terus jadi tak ada nak lawan apa dengan Nabi, surrender terus. Nabi kuasai Mekah tanpa tumpah darah. 12,000 orang yang turun dalam perang Hunain itu 10,000 orang Madinah. Yang ni
Mereka turun ke Mekah pada 17 Ramadan. Campur lagi 2,000 orang Mekah yang masuk Islam masa itu. Yang kata 12,000 tadi, 10,000 orang Madinah yang mai ke Mekah, 2,000 lagi orang Mekah yang sebelum ni kafir. Bila tengok kata Nabi masuk mai, Nabi mengamalkan Islam, orang yang ikut Nabi pun mempraktikkan Islam, 2,000 orang masuk Islam dalam masa yang singkat tu. Tuan-tuan juga tengok kesan dakwah ni sebenarnya dia lebih kesan lebih kepada orang dari segi bukti yang orang boleh tengok dengan mata. Kalau kita tunjuk kita kuat dari segi tentera dan sebagainya pun tak tentu lagi kita boleh tawan hati orang. Kita boleh tawan negeri orang, tapi kita belum tentu boleh tawan hati orang. Tapi Nabi SAW, kaedah tarbiyah yang dibuat oleh Nabi SAW, dia tawan hati orang. Orang kalah dengan Nabi ni. Pasal apa? Pasal Nabi dengan segala keistimewaan akhlak dia, orang kalah. Makan tak heran lah tuan-tuan, pemberita orang putih kena tawan dengan Taliban. Kan? Kena tawan dengan Taliban. Lepas dibebaskan, masuk Islam. Masuk Islam dia tak apa, puji pula. Dalam tempoh dia ditawan oleh Taliban ni, dalam tempoh tu dia kata dia belajar banyak lah. Dia belajar banyak, dia tengok orang-orang Taliban ni, dia kata tak tahu lah, dia teringin nak jadi macam mereka tu. Dari segi akhlaknya, dari segi peribadinya, dari segi ibadahnya, dari segi tengok cukup cantik. Lain langsung dengan cerita kita duk dengar ni. Televisyen cerita Taliban ni ganai, suara abang cerita Taliban ni ganai. Memang begitu kerja media-media yang memusuhi Islam ini. Memang macam tu kerja dia. Nama kata Islam, segala yang buruk dia tempel buruk. Betul tak betul itu soal lain. Soalnya kita projekkan Islam ni dalam rupa buruk. Tapi orang yang duduk sama dengan hak Islam betul ni, Islam hak mengamalkan Islam sungguh ni, bila dia duduk, dia kata dia nak kena masuk Islam. Tak ada siapa paksa, tak ada siapa suruh, tak ada siapa jolok duit kat dia. Dia sendiri rasa dia perlu masuk Islam kerana dia tertawan hati dengan kecantikan Islam yang ditunjukkan oleh orang Islam yang sungguh-sungguh ikut Islam ni. Masuk Islam dia ni. Demikian halnya Nabi SAW bila dia balik daripada Madinah, balik mai ke Mekah, diikuti oleh 10,000 orang Madinah. Orang Mekah ni mula-mula sebelum Nabi masuk tu punya busuk dalam perut ni, benci dekat Nabi, macam-macam kata dekat Nabi, cerca, maki hamun, lempak segala macam fitnah dekat Nabi. Bila Nabi sampai dengan 10,000 orang yang dididik oleh Nabi dengan didikan Islam, mereka tengok masuk Islam. Dalam masa yang singkat tu, 2,000 orang penduduk Mekah masuk Islam. Bukan sahaja masuk Islam, secara sukarela ikut serta sama dengan rombongan Nabi SAW nak pergi perang dalam perang Hunain. Kesan kepada jiwa orang-orang ni semua. Dia kata sedangkan kafir 4,000 yang turun di dalam perang Hunain itu. Dalam syarah Murahib lebih 20,000. Ada setengah kata orang Islam ni 20,000. Maka muslimin yang mati dalam perang itu 4 orang. Dalam perang Hunain, orang Islam mati 4 orang. Dan orang musyrikin lebih daripada 70 orang yang mati. Begitu. Firman Allah, "Falam tughni ankum syai'ah." Maka tidak mengkaya daripada kamu sesuatu akan banyak tentera kamu itu. Itu dia Tuhan bagi tahu dah. Terus duk yakin sangat. Terus duk ingat kata kita ni ramai, kita tentu menang. Terus duk ingat kata kita kalau ekonomi kita kuat, orang tak boleh buat apa kat kita. Terus duk ingat kata kita kalau kelengkapan tentera kita hebat, kita tak akan kalah sampai bila-bila. Ini semua benda secondary. Bukan tak perlu, tapi ini benda secondary, benda nombor 2. Nombor 1, kalau Allah tolong menang. Dia macam tu. Islam ajak kita macam tu. Islam ajak kita macam tu. Bukan soal ramai, bukan soal sikit, bukan soal kaya, bukan soal miskin. Tapi soalnya ialah Allah nak tolong kepada agak. Kalau Allah nak tolong, miskin pun menang. Kalau Allah nak tolong, sikit pun menang.
Bila tentera Islam sudah beralih hati, sudah berasa ramai ni tentu menang, Allah Subhanahu wa taala kata falam tughni ankum syai'a. Dah ramai hampa ni langsung tidak mengkayakan hampa. Ramai tidak boleh memberi satu jaminan kemenangan dekat hampa. Wa daqat alaikumul ard bima rahubat. Maka jadi sempit atas kamu oleh bumi dengan seluas-luasnya. Tu dia. Dengan kerana piduk berasa kata menang ni kerana ramai, bukan menang kerana Allah. Bila duk berasa menang ni kerana ramai, bumi hak luas ni rasa sempit. Bumi Allah Ta'ala ni cukup punya luas, tapi oleh kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kalah, rasa sempit. Maksud rasa sempit tu apa? Tak tahu nak menyorok tang mana bila musuh duk serang. Lari menyorok di pokok berasa musuh tahu, lari menyorok dalam rumah berasa musuh tahu, lari menyorok balik bukit berasa musuh tahu, berasa bumi ni sempit, duk tang mana pun musuh tahu. Walhal hakikatnya bumi ni luas. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan depa rasa macam bumi ni sempit, tak tahu nak lari menyorok ke mana kerana nak lari daripada musuh. Maka tiada kamu dapat tempat yang boleh tetap padanya. Sampai tak ada tempat nak boleh duduk selamat ni, tak ada. Tang mana-mana duduk berasa musuh ada belakang kerana ketakutan daripada seteru dan musuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Tsumma wallaitum mudbirin." Kemudian berpaling kamu balik ke belakang, yakni cabut lagi. Dan tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas baral putihnya. Dia. Tentera Islam hak kata 12,000 turun sama dengan Nabi dalam perang Hunain ni, turun dalam keadaan yakin ramai tentu menang. Dalam keadaan macam tu Allah Subhanahu wa taala kata ramai belum tentu menang. Menang kalau Tuhan nak bagi menang. Bila itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma wallaitum mudbirin." Kalau pakai lari bercamuk habis. Lari 12,000 orang ni lari, tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lari. Nabi tak lari. Nabi bukan dia habaq dekat orang kata di antara 7 dosa besar yang boleh membinasakan iman manusia itu ialah lari dalam medan perang. Bukan Nabi habaq saja lari itu berdosa. Nabi tak lari bila orang lari. Nabi dah habaq dah. Kalau sekiranya kita masuk dalam medan perang, kalau lari itu dosa besar. Nabi dah habaq macam tu. Bila ditakdirkan Nabi sendiri menghadapi keadaan tu, Nabi tak lari. Keliling ni pakai lari bercamuk. Nabi duduk atas baral putih dia, tetap Nabi tak lari. Dan tiada sertanya melainkan Al-Abbas, yakni pak penakannya, dan Abu Sufyan bin Al-Haris, yakni anak bapa penakannya, dan Sairah Asy-Syami, dan orang yang tetap serta Nabi lebih kurang 100 orang saja. Nabi tak lari. Bila Nabi tak lari, sebelah kanan dia Al-Abbas. Al-Abbas pak penakan Nabi pun dia tengok Nabi tak genjak, dia pun tak genjak. Tengok sebelah kiri pula sepupu Nabi yang bernama Abu Sufyan bin Haris. Dia tengok Nabi tak lari, dia tengok Al-Abbas tak lari, dia pun tak lari. Bila tengok 3 orang ni tak lari, ada lebih kurang 100 orang lagi daripada 12,000. Ada lebih kurang 100 orang lagi yang tunggu sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi pun kami dengan Nabi. Ni tuan-tuan yang kata ujian. Hanya ni yang kata ujian. Bila kena, tahu siapa lari. 12,000 orang sahabat Nabi semayang hari-hari dengan Nabi, ikut tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puk kata dia tek 12,000 tinggal 100. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia 33 muhajirin, 60 ansar, lebih kurang yang 100 tadi, lebih kurang macam tu. Abu Sufyan pegang tali kekang baral Nabi itu. Dia pegang ni, yang kata Abu Sufyan ni, dia pegang tali kekang keldai hak Nabi naik ni. Dia pegang, tak lepas. Pasal apa? Dalam hadis kita baca di Masjid Sungai Rambai awal bulan hari tu. Muqaddimah kita baca di Masjid Sungai Rambai cerita pasal hadis ni. Bila orang semua pakat lari, tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas baral dia ni. Nabi ni bukan saja tak lari, dia nak serbu pi lagi dekat musuh tu.
Sehingga kan Abu Sufyan ni terpaksa pegang, kekang keldai hak Nabi naik ni, pegang duk tarik pasal Nabi nak ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Manakala Al-Abbas pula pegang pelana, pegang belakang keldai hak Nabi naik ni, pegang kuat-kuat pasal keldai hak Nabi naik ni dia nak lonjak pergi, nak cari musuh di depan. Firman Allah, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa 'alal mu'minin." Kemudian turun Allah Ta'ala akan ketetapannya, yakni ketenangannya ke atas Rasulnya dan ke atas segala orang yang betul-betul beriman. Maka balik sekalian kepada Nabi SAW. Allah buat turun as-sakinah. Bila tengok keadaan dah jadi cemas macam tu, daripada 12,000 pakat lari tinggal 100. Tinggal Nabi dan 100 orang yang ada sama dengan dia nak menghadapi musuh 4,000 orang. Dalam keadaan macam tu Nabi SAW tak lari. Bila Nabi tak lari, Allah buat turun ketenangan ke dalam diri Nabi SAW dan juga orang-orang yang ada sama dengan Nabi. Allah menurunkan as-sakinah, turun dalam diri mereka ni, mereka rasa tenang walaupun risiko kematian cukup tinggi. Dia rasa tenang walaupun ni 100 nak 84,000 ni risiko mati cukup tinggi. Tapi Allah turunkan, summa anzalallahu sakinatah. Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan ke atas Rasul dan ke atas orang-orang yang beriman yang ada pada masa tu. Bila Allah turunkan ketenangan macam ni, geng hak lari ni pula pakat balik, mai balik dekat Nabi SAW. Depa lari, balik tengok Nabi tak lari. Beralih tengok tinggal sebahagian kecil tak lari. Depa patah balik pakat mai dekat Nabi. Tak kala seru akan mereka itu oleh Al-Abbas, iaitu lebih-lebih lagi apabila Al-Abbas penakan Nabi. Ini dalam huraian tafsir dia cerita detail lagi. Al-Abbas ni dia memang satu orang yang suara deras. Nabi memang guna dia lah, selain daripada Bilal yang bersuara nyaring, Al-Abbas dia suara deras. Nabi guna dia, suruh dia seru kepada orang-orang semua patah balik mai untuk bantu Nabi SAW. Bila mereka dengar suara Al-Abbas, mereka beralih tengok, memang sungguh Nabi tak lari. Maka mereka patah balik pakai mai berimpun di keliling Nabi. Yakni Al-Abbas seru kepada orang itu dengan suruh daripada Nabi SAW. Seperti anak unta yang sesat daripada ibunya, pakat balik serbu main macam balik kat mak dia balik, begitu. Maka berperang mereka itu dengan Hawazin sehingga pecah perhimpunan, lari Hawazin itu. Patah balik mai, lawan balik, barulah musuh yang 4,000 tadi pakat lari bercama. Tidak cukup dengan itu, Allah berfirman, wa anzala junudan lam tarauha. Dan menurun Allah akan tentera malaikat, yakni sebanyak 5,000. Itu dia. 12,000 tentera Islam, Allah backup mereka. Tambah lagi 5,000 lagi malaikat yang Allah buat turun main dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata qil 8,000 malaikat. Dan kata qil 16,000 malaikat. Untuk menguat hati orang Islam, tiada kamu lihat akan dia. Walaupun turun malaikat ni berduyun-duyun, Allah hantar mai, orang Islam tak nampak. Tak nampak rupa malaikat tu seorang-seorang, tak nampak. Cuma kalau tuan-tuan rujuk di dalam syarah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ada, dalam banyak kisah tafsir ada, dia kata sebahagian daripada sahabat Nabi nampak hitam-hitam turun daripada langit. Yang mereka tak tahu apa benda. Tiba-tiba nampak macam turun mai daripada langit tu, hitam-hitam bertali macam tu turun. Tak tahu apa benda. Nak kata asap bukan asap, nak kata awan bukan awan, nak kata pokok hujan bukan, nampak turun hitam-hitam bertali-tali macam tu. Cuma yang pastinya selepas daripada tu, musuh ni bukan sikit mati bergelempang, lari dan sebagainya. Itu cerita di dalam hadis yang dibawa di dalam tafsir yang besar-besar. Dia buat mai pula lagi satu cerita. Nabi SAW bila tengok musuh macam tu punya keadaan, bersungguh-sungguh musuh ni nak hancurkan Islam, Nabi SAW tunduk, turun daripada keldai dia, tunduk ambil pasir segenggam.
Kemudian Nabi kata, Allahumma anjizli ma wa'adatani. Nabi SAW kata, Ya Allah, Allahumma anjizli, Ya Allah, tepatilah ma wa'adatani, apa yang kamu janji pada aku. Kemudian Nabi perui pasang tu pergi dekat musuh. Tiap-tiap orang musuh yang 4,000 orang ni, tak ada seorang pun melainkan rasa macam pasang dalam mata dan pasang duduk dalam mulut. Ini disebutkan di dalam banyak hadis yang menceritakan tentang peristiwa perang Hunain. Tuan percaya tak Tuhan boleh tolong sampai macam tu? Kan? Banyak kali dah Tuhan tunjuk. Bukan kata zaman Nabi ada. Zaman tentera Soviet nak musnahkan Afghanistan dulu pun, berapa banyak cerita kita dengar. Sampai jet pejuang Soviet Union mai lepas peluru berpandu, duk turun ni, peluru berpandu turun macam hujan. Tiba-tiba dia mai sekawan burung. Dia mai sekawan burung, dia pi ampu tu. Bom hak duk jatuh tu, burung pi ampu atas belakang dia. Turun mai letak elok-elok di atas bumi. Tak meletup sebiji pun. Allah Subhanahu wa ta'ala dia nak tolong, tapi dia nak tengok sejauh mana mujahadah orang Islam. Kalau mujahadah orang Islam berada pada tahap yang memang patut ditolong, Allah tentu tolong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa'azzabal ladzina kafaru, dan mengazab Allah akan segala kafir dengan bunuh 70 kafir. Maka musuh yang turun dalam perang Hunain nak lawan Nabi ni, 4,000 orang turun, 70 orang mampus di dalam perang Hunain itu. Allah Subhanahu wa ta'ala nak tolong orang Islam pada masa itu, dan tawan 6,000 perempuan dan kanak-kanak. 4,000 tadi tentera. Selain daripada 4,000 orang tentera yang nak berperang ni, mai sama dengan tentera ni, orang perempuan dan kanak-kanak mereka bawa 6,000 orang. Perempuan dan kanak-kanak 6,000 orang, dan unta 12,000 ekor. Kambing tiada terhingga, kerana Hawazin baru hadir anak isteri dan juga harta-harta sekaliannya ke medan peperangan itu, dengan tujuan nak menguatkan hati masing-masing dan mengharap kemenang. Hawazin ni dia habaq dah tadi ni, mereka ni badui, hidup pindah ganda. Mereka tak ada rumah, mereka tak ada kampung, mereka pergi mana pun mereka bawa semua. Ni yang kata Arab Badui yang hidup pada zaman Nabi SAW. Mereka tak ada rumah. Dia duduk satu kawasan tu, pasal kawasan tu ada air. Dia duduk sampai air tu kering, dia pindah pula pergi cari tang mana pula tempat ada air, duduk tempat tu pula. Maka bila nak perang, macam tu juga. Dia pergi, dia bawa habis semua harta benda dia, berapa banyak unta dia ada, berapa banyak kambing dia ada, dia bawa pergi sekali, satu rombongan. Tentera yang nak perang 4,000, tak masuk kira perempuan, anak-anak kecil dan sebagainya, lembu, kebun kami, semua dia bawa pergi habis. Selain daripada kerana mereka ni hidup nomad, berpindah randah, selain daripada tu kerana nak bagi kuat semangat orang-orang dia nak perang. Dia duk tengok anak dia, duk tengok bini dia, dia terpaksa lawan ni dan dia terpaksa menang supaya dia boleh hidup sama dengan anak bini dia. Itu tujuan dia bawa benda-benda ni semua pi di dalam medan peperangan ni. Tiba-tiba kalah perang dengan Allah dan Rasulnya, turun-turun pi hajat nak menang. Tiba-tiba kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kalah mereka ni dalam perang Hunain. Wa zalika jazaa'ul kafirin, dan demikian itulah balas segala orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala balas ke mereka macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tengok yang terjadi dekat Yasir Arafat dalam 1-2 hari. Betul ke Yahudi nak bunuh dia? Itu satu soalan yang saja boleh tanya. Betul ke Yahudi nak bunuh dia? Kalau mereka nak bunuh dia, lama dah mereka boleh bunuh dia. Kelilin. Nonton tengok berita pukul 6 tadi pun bagi tahu lagi. Kelilin. Pejabat dia duduk tu, kelilin tu dah jadi padang dah. Dah rata dah, tak ada apa dah. Dia pergi rempuh dengan kereta kebal, pakai apa nama ni semua, bagi reban habis bangunan, tinggal bangunan dia seketul duduk tentu. Dia duduk ada dalam, makan minum dia hantar pergi elok. Kita pun pelik juga. Betul-betul Yahudi ni mereka nak buat dia ke, mereka nak buat Hamas ke?
Jadi kita tak tahu, kadang-kadang apa cerita sebenarnya kita tak tahu. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang Islam, kita tak maulah. Walaupun Yasir Arafat tu, apa cerita yang ada kat dia, kita tak maulah. Pasal apa? Banding dia dengan orang Yahudi, dia nak makan bismillah juga. Dia semayang juga. Kita tak mau nyawa dia tu melayang, terbang dan sebagainya. Tapi adakah dia ni menjadi sasaran Yahudi? Betul ke Yahudi nak bunuh dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni hadut jadi. Tengok dalam berita ni, kalau kata nak marah ni, marah lama dah. Kalau kata nak marah ke Yahudi ni, marah lama dah. Bukan dia bunuh orang tua-tua, bukan dia bunuh orang hadut lawan dia. Siapa budak kecil pun dia bunuh. Dia bunuh dengan cara yang cukup zalim. Rupa-rupanya bila baca-baca tafsir yang kata Yahudi ni siri peperangan dia dengan Nabi SAW saja tak habis-habis. Maka apa yang berlaku hari ini adalah ulangan kepada sejarah yang telah berlaku sejak daripada zaman dulu lagi sampai zaman Nabi Muhammad, sampai zaman Lot, sampai kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha." Kemudian menerima taubat akan Allah atas mereka yang dikehendaki dengan masuk Islam. Musuh hak lawan Islam ni, kemudian daripada tu depa nak masuk Islam, Allah terima taubat depa. Tak ada masalah. Firman Allah, "Wallahu ghafurur rahim." Dan Allah Taala Tuhan yang amat mengampuni lagi amat rahim, amat kasih sayang kepada semua hamba dia. Kata dia diriwayatkan bahawa beberapa manusia daripada puak kafir yang kalah perang Hawazin itu telah datang mereka mubaya'ah dengan Nabi SAW dan Islam. Oh, ini ada pula satu catatan dalam riwayat 20 hari. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata 20 hari. Selepas habis perang Hunain 20 hari. Bukan sikit ni orang-orang Hawazin ni yang mai jumpa Nabi SAW mengaku depan Nabi nak masuk Islam. 20 hari saja selepas tu pakat mai jumpa Nabi, pakat janji mubaya'ah, janji setia dengan Nabi, depa nak jadi Islam dan depa nak pertahankan Islam. Dan kata mereka itu, "Ya Rasulullah, telah ditawan ahli," maksudnya keluarga dan anak-anak kami dan harta kami. Maka sabda Nabi SAW, "Kesemua ada pada aku." Mereka mai jumpa Nabi, mereka kata, "Ya Rasulullah, kami ni berasa nak masuk Islam. Cuma nak tanyalah dulu, nak tanya dulu anak kami, isteri kami, harta benda kami, hak orang Islam ambil dulu ni ada mana?" Jawab Nabi SAW, "Kesemua ada pada aku." Nabi kata, "Barang yang kami rampas, orang-orang yang kami tawan, semua dua ada ke kami, dua ada ke orang Islam. Sebaik-baik perkataan yang benarnya, pilih anak isteri kamu kah ataupun harta?" Nabi kata dekat mereka ni, "Betul hampa nak masuk Islam?" Mereka kata, "Betul, kami memang nak masuk Islam." Okey, Nabi kata, "Kalau betul kamu nak masuk Islam, aku nak bagi satu hadiah dekat kamu. Aku bagi pilih, kamu nak harta ke, kamu nak keluarga kamu balik?" Nabi tanya. Ni, negotiate dengan mereka ni. Nabi kata, "Ni cakap betul-betul ni, sebaik-baik perkataan yang benarnya." Maksudnya cuba cakap betul-betul. Cakap betul-betul, kalau sekiranya hampa masuk Islam, aku nak bagi satu hadiah kat hampa. Cakap betul-betul, mau harta atau mau anak pinak balik ke? Tanya. Sembah mereka itu tiada timbang dengan hisab itu suatu. Artinya kami mau anak isteri. Mereka kata, "Kalaulah kami masuk Islam, kamu nak bagi apa-apa hadiah kat kami, kami nak keluarga kami balik. Duit ringgit kami, harta benda kami, binatang ternakan kami ambil lah. Tak payah bagi balik. Bagi balik mai keluarga kami." Mereka pun tahu menilai arti keluarga. Nak keluarga balik. Maka berdiri Nabi SAW, sabda Nabi kepada sahabat-sahabatnya, sekalian mereka itu datang untuk masuk Islam. Nabi bakit berdiri depan sahabat-sahabat semua. Nabi kata, "Aku nak beritahu dekat hampa, ni puak Hawazin yang berperang dengan kita dalam perang Hunain ni, mereka ni mai jumpa aku. Mereka dah bagi tahu kata mereka nak masuk Islam.
Dan aku beri pilih antara anak isteri dengan harta. Nabi kata aku bagi dekat mereka ni pilihan. Kalau masuk Islam, aku nak bagi hadiah. Hampa mau keluarga ataupun hampa mau harta. Maka ia pilih anak isteri. Dan mereka ni pilih untuk nak dapat balik keluarga. Maka barang siapa yang ada pada tangannya suatu dan suka, itulah kehendaknya. Dan barang siapa tiada suka, mahu beri juga. Kami berhutang bayar ganti manakala dapat. Nabi SAW kata dekat sahabat-sahabat dia, mana-mana di kalangan kamu ni yang dah terima isteri mereka ni, dah terima anak-anak mereka ni sebagai tawanan perang, jadi hamba, tolong Nabi kata bagi balik dekat keluarga dia. Hampa suka ke, hampa tak suka ke, Nabi kata aku pesan dekat hampa, tolong bagi balik dekat mereka ni. Mana isteri dia ni, bagi balik dekat suami dia. Mana anak dia, bagi balik dekat bapa dia. Nabi kata, kalau sekiranya ada di kalangan hampa yang tak mau bagi balik benda ni, Nabi kata tak apalah, anggap macam aku beli dia ni untuk nak bagi balik kat mereka. Esok bila aku ada duit, aku bayar dekat hampa. Nabi kata. Bila Nabi kata lagu tu, takkan tak mau bagi lagi. Nabi kata siapa dah dapat dah, bila balik medan perang, semua ni dia jadi ghanimah, dia jadi harta rampasan perang. Harta rampasan ni dah bahagi dah. Dia ni dapat unta, dia ni dapat kambing, dia ni dapat orang, dia ni dapat bahagi dah kepada tentera-tentera yang pergi berperang. 20 hari lepas tu baru mereka ni main mengaku nak masuk Islam dan sebagainya. Nabi kata oleh kerana hampa nak masuk Islam, aku nak bagi hadiah. Hampa mau hadiah harta ke, hampa mau hadiah keluarga? Dia ni kata kami mau keluarga. Nabi bangkit cakap ke sahabat-sahabat dia, siapa di kalangan hampa yang ada dapat keluarga mereka ni dulu, tolong bagi balik. Kalau tak mau bagi balik, aku beli hamba tu daripada hampa. Tapi duit aku tak ada. Esok aku ada duit, aku bayar balik dekat hampa. Nabi kata sampai macam tu. Maka Rasulullah SAW pulang balik semua anak isteri mereka itu. Diambil harta sahaja. Harta mereka saja Nabi tahan sebagai harta rampasan yang dibahagi. Kalau bagi balik, aku beli hamba tu daripada hampa. Tapi duit aku tak ada. Esok aku ada duit, aku bayar balik dekat hampa. Nabi kata sampai macam tu. Maka Rasulullah SAW pulang balik semua anak isteri mereka itu. Diambil harta sahaja. Harta mereka saja Nabi tahan sebagai harta rampasan yang dibahagi kepada sahabat-sahabat yang pergi berperang. Orang-orang ni semua keluarga, semua bagi balik kepada mereka yang masuk Islam. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuuna najasun. Ni dia nak cerita lain pula. Kan? Tadi dia cerita perang Hunain, habis dah. Ni pula dia nak main cerita, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuuna najas. Wahai segala orang mukmin, hanya kafir musyrikin itu najis. Yang inilah bagi mazhab ahlu zahir. Dia ada satu mazhab yang berpegang pada zahir ayat. Dia pegang ayat ni, Tuhan kata sesungguhnya orang-orang musyrikun, orang-orang kafir ni najis, dia kata. So kita orang Islam kalau tersentuh dengan orang kafir ni kena pergi basuh tangan, dia kata. Dia pergi baca apa tu. Apa maksud bila Allah kata wahai orang-orang Subhanahu wa ta'ala, pasal tu yang kata najis. Bukan najis macam yang kita duk faham najis apa nama ayat kencing najis taik ni. Najis di sini maksudnya i'tiqad dia patut i'tiqad yang salah, i'tiqad yang busuk. Tu maksud najis. Macam orang kata najis dadah. Sebut najis dadah tu bukan kata siapa pergi duk pegang dadah tu kena pergi duk basuh dadah, kena baju dia tak boleh pakai semayang, melainkan ni bukan macam tu. Dia panggil najis tu kerana nak gambarkan buruknya, tak eloknya benda tu, maka panggil najis. Demikian halnya dengan orang kafir ni, kalau kita sentuh dia tak gaduh basuh tangan. Depa ni najis dari segi kotor hati depa tu. Hati sentiasa duk ingat nak bagi jahanam Islam. Dengan kerana tu depa ni najis. Dan tiada bersuci daripada najis dan junub. Dan juga satu lagi huduh depa ni apa dia? Pasal depa ni tak bersuci macam mana yang disuruh oleh agama. Kan bukan sikit kalau kita singgah di
tempat-tempat rehat lebuh raya tu pun dia bukan reti masuk dalam pancong, pergi tutup pintu apa semua, buang air, lepas tu basuh istinja elok-elok, bukan dia reti. Dia pakai buah mangkuk, hati sangkut dinding tu. Habis-habis kelepiak 2-3 kali pakai pi gitu aja, mengucap. Jadi kalau orang Islam pun tidak buat perangai macam tu, lebih kurang daripada ni lah, tak reti bersuci daripada najis. Orang Islam tak boleh macam tu, dia kena reti macam mana nak suci diri daripada najis. Dan juga orang-orang kafir ni dia pun tak reti nak bersuci daripada junub. Tak reti mandi-mandi wajib apa semua, tak ada bagi mereka ni semua. Firman Allah, fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Maka tidak hampir mereka itu, yakni orang-orang kafir ni tidak boleh mai hampir dah akan Masjidil Haram kemudian daripada tahun ini, yakni tahun 9 daripada hijrah. Itu dia. Start daripada ni Nabi kata tak boleh dah, orang kafir tidak boleh masuk dah. Start daripada Nabi masuk dalam kota Mekah, hari pembukaan kota Mekah, start pada tu Nabi kata tak mau dah, orang kafir tak boleh masuk dah dalam kota Mekah. Sampai hari ni lah. Sampai hari ni dia panggil Al-Haram, tanah haram. Tak boleh haram ke atas orang kafir pergi masuk kawasan tu. Dan mereka juga tidak boleh buat haji dan tidak boleh buat umrah. Begitu. Firman Allah, wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullah. Dan jika kamu takut papa miskin dengan putih perniagaan dengan kafir, maka lagi mengkaya akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ini soal ekonomi. Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat ni, Allah kata ni pasal apa? Pasal ada sebahagian daripada orang Islam dia tak yakin. Bila Allah perintahkan dalam ayat ni, tak mau dah lepas pada ni, fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Tuhan kata lepas pada tahun yang ke-9 hijrah ni, selepas pada ni tak mau dah orang kafir mai masuk dalam Mekah ni. Sebahagian orang Islam duduk sembang di kedai-kedai kopi. Sebahagian daripada orang Islam duduk sembang di kedai kopi. Mereka kata boleh kan nak menjalankan dasar yang macam ni? Dasar menghalang orang kafir masuk main Mekah ni. Kalau orang kafir tak ada dalam Mekah ni, macam mana nak menjaga di Mekah? Ada orang ingat macam tu. Sahabat Nabi ada ingat macam tu. Kalau kita tak bagi mereka masuk Mekah ni, siapa nak menjaga di Mekah ni? Kalau ni macam ni punya ayat turun mai nak putih hubungan kita dengan mereka, tak bagi mereka mai duk bermuamalat dengan kita dalam kota Mekah, siapa nak menjaga di Mekah ni? Sebab saudagar-saudagar besar ada dalam Mekah ni semua musyrikin. Tak. Macam kita lah, kita lah pun tak ada keyakinan. Kita kata kalau kita halau semua orang bukan Islam ada dalam pekan Bukit Tajam ni, halau terus aduk tantu, siapa nak menjaga? Semua supermarket buat hak mereka punya, kedai kasut buat hak mereka punya, sampai market jual sayur pun mereka punya. Kalau kita halau mereka semua, siapa yang hidup menjaga situ? Kita ni kerja beli aja, bukan kerja menjaga. Jadi ada timbul benda-benda macam ni dalam diri orang-orang ni. Dia jadi macam nak percaya tak percaya. Betul kan ni Tuhan suruh buat lagu ni? Kan Nabi saja suruh buat lagu ni. Kalau sungguh kata tak mau ada sebarang hubungan perniagaan dengan puak-puak ni semua, macam mana perniagaan nanti tak ada ni? Kacau kita ni. Kan macam kita raya Cina kita susah. Raya Cina kita susah. Padahal yang turun ke laut orang kita. Hadut jadi nelayan turun ke laut naik ikan orang kita. Tapi bila raya Cina kita susah. Pasal apa? Pasal tokeh perai hadut ambil ikan daripada nelayan Melayu, nelayan Islam ni. Semua bangsa tu bila dia raya dia tak menjaga, kita makan telur masin. Lobat kata macam ni. Dia jadi macam punya lemahnya kita ni kan, nak cerita kata punya lemahnya kita ni, sampai kita tak ada kepentingan perniagaan yang besar dan sebagainya, tak ada. Bila ada di kalangan kawan-kawan kita yang cuba nak menjaga, kita hantam habis-habisan. Tak nak bagi cannya. Apalah dunia lah, apalah lugu ni, kita duk hantam dia. Dia pun tarik diri, tak mau nak menjaga apa payah daripada kata macam-macam. Dia kata akhirnya yang kaya bukan orang Islam. Dah, kita perangai kita lah. Kita tak boleh tengok kawan kita sama bangsa, sama agama maju, kita nanti rentak kaki dia pergi jatuh. Biar semua pekat jatuh dalam bakul itu, orang lain naik tak apa, puas hati semua orang.
Ini bendanya yang menjadi wasak kepada masyarakat seluruhnya. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala suruh putih hubungan, tak bagi orang kafir masuk dalam Mekah, bunyi dah orang-orang ni semua. Dia kata tak takut dah kalau tak bagi mereka ni masuk main dalam Mekah. Siapa nak menjaga dalam Mekah ni? Maka jika kamu takut papa miskin dengan sebab putih meniaga dengan kafir ni, maka lagi mengkaya akan kamu oleh Allah. Tuhan kata, dak, hampa tak payah bergantung dekat mereka ni semua. Kalau hampa buat perniagaan ni, aku akan bagi hampa lebih kaya daripada mereka ni lagi. Tuhan janji macam tu. Kalau hampa meniaga, aku akan bagi rezeki dekat hampa lebih daripada hak mereka ni duk dapat. Tuhan kata, min fadlihi insya', daripada kurnianya, yakni kurnia Allah. Jika Allah kehendaki, maka dikaya akan mereka itu, akan orang Islam dengan banyak hujan dan dengan Islam mereka itu. Dengan Islam orang-orang Jeddah dan orang-orang Sana'a dan sebagainya yang diperintah oleh Yaman bawa dagang masuk ke Mekah. Tuhan tahulah macam mana cara nak bagi orang Islam boleh jadi untung besar bila berniaga. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, innallaha alimun hakim, bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat mengetahui lagi amat hakim pada perbuatannya. Tuhan dia amat hakim, amat bijaksana. Tuhan tahu apa hak baik untuk kita. Tuhan tahu, kalau Tuhan kata hampa putih hubungan perniagaan dengan orang bukan Islam, aku akan bagi hampa lebih kaya lagi. Tuhan kata, Tuhan lebih tahu. Cuma manusia dia tak yakin dengan apa yang Tuhan kata. Begitu. Firman Allah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq. Peranglah oleh kamu wahai muslimin atas segala mereka yang tiada beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak beriman dengan hari akhirat, dan yang tiada mengharamkan mereka itu barang yang mengharamkan Allah dan Rasulnya, dan yang tiada beragama mereka itu akan agama yang sebenar, iaitu agama Islam. Tuhan kata peranglah dengan puak-puak hadu lawan Islam. Mereka tak mau nak beriman dengan apa yang Allah suruh. Dengan Allah mereka tak beriman, dengan Nabi mereka tak beriman, cerita hari akhirat mereka tak percaya, Tuhan kata haram mereka kata halal, Tuhan kata halal mereka haram buang dan sebagainya. Hak jenis macam ni Tuhan kata pilah lawan dengan mereka ni. Minal ladzina utul kitab, daripada segala mereka yang diberi mereka itu akan kitab, iaitu Yahudi dan Nasara. Firman Allah, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, hingga bayar mereka itu akan jizyah dengan tangan sendiri, dan mereka itu hina di bawah hukum Islam. Itu dia kena sampai peringkat tu, sampai peringkat orang bukan Islam dia hina ni, maksudnya dia tunduk dekat kita. Tak mau sampai ke peringkat depa ni pula tunjuk merak lebih daripada kita dalam negeri kita. Negeri kita dia pula tunjuk dia lagi hebat daripada kita. Sepatutnya negeri, kalau kita dah kata negeri kita negeri Islam, kita Islam kena hebat daripada dia. Ni kita kata kita negeri Islam, kita bang di masjid, dia boleh main bagi amaran, suruh tutup buang mikrofon. Negeri siapa? Islam kalau dia memerintah, dia boleh tunjuk kata orang bukan Islam kena tunduk kepada Islam. Islam buat macam mana, hampa tak boleh komplain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata kisah Uzair Isa anak Allah. Ini pula satu kisah dalam Quran. Satu kisah orang duk kata, orang Kristian duk kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Yang kedua ada pula satu orang yang bernama Uzair. Uzair ni pun ada pihak mendakwa kata dia anak Tuhan. Uzair ni siapa? Dia akan cerita dalam ayat ni. Firman Allah, wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Dan telah berkata orang-orang Yahudi, Uzair ini anak Allah. Dia kata, kata Kalbi, tak kala perang di Baitul Maqdis dibunuh segala yang hafaz Taurat, melainkan Uzair, sebab dia masih kecil pada masa itu. Maka tak kala balik Uzair ke Baitul Maqdis, dimati akan dia oleh Allah 100 tahun. Telah dahulu pada suratul Baqarah tentang cerita dia ni, kemudian dihidupkan semula akan dia. Ini cerita Uzair. Uzair ni dia daripada kalangan Bani Israel. Bila berlaku perang,
Maka semua orang-orang Bani Israel yang hafaz kitab Taurat, masa tu kitab Taurat lah, kalau lah Quran, orang yang hafaz Quran kena bunuh. Macam tu lah maksud dia. Zaman tu orang yang hafaz Taurat dibunuh. Bila bunuh orang-orang yang hafaz Taurat ni, dia antara yang hafaz Taurat ni Uzair, tapi dia pada masa tu budak lagi. Maka dengan kerana dia budak, dia tak bunuh dia. Walhal dia hafaz Taurat. Oleh kerana dia budak, maka dia tak dibunuh oleh musuh-musuh ni. Kemudian apabila dia balik ke Baitul Maqdis, sampai pula di sana dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah matikan dia selama 100 tahun. Sama macam kisah apa? Ashabul Kahfi. Kan dimatikan selama 309 tahun. Kan ni cerita pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni yang lari daripada Raja Dicyanus yang zalim, yang kejam, yang tak suka orang sembah Allah. Dia suruh orang sembah dia. Budak-budak muda ni lari daripada kezaliman dia ni. Pasal dia duk cari siapa yang tak mau mengaku kata dia Tuhan, dia nak bunuh. Lari budak-budak muda ni pergi duduk dalam gua. Sampai dalam gua, Allah Subhanahu wa taala bagi depa lena, bagi depa mati sah 309 tahun. Jaga-jaga balik tu, dia berasa macam baru tidur sekerat hari. Ada yang rasa macam baru tidur sehari. Lepas tu teringat nak beli makan. Seorang hantar keluar pergi nak cari makanan. Bila keluar tengok, ni negeri mana ni, nampak lain adik. Kawah ada biasa dia roti canai pun muka lain lah. Kalau ada roti canai lah masa tu. Kan keluar pergi tempat hak selalu duk beli roti canai tu, pergi tengok pun dulu pakai buh meja tepi jalan ni dah ada lagu satu macamnya bangsa apa pula. Dia kata bila dia buat ni. Tengok kawah dia roti canai pun muka lain dah. Tengok tanah lain tapi beli juga. Bayar duit. Bayar duit hak dia bayar tu duit zaman Raja Dicyanus dulu. Dah 300 tahun lebih dah orang dah pakai mata wang dinar dah. Malaysia pun nak pakai dinar sikit hari lagi. Orang dah tukar dah, tak pakai dah. Mata wang tu buat keluar dia pakai $2. Ini siapa ni? Tuan-tuan, benda ni macam cerita karut dalam TV kan? Rupa-rupanya dalam Quran ada cerita yang seumpama ini. Hak dalam TV duk tunjuk cerita-cerita The Twilight Zone apa semua, tak lagi masuk apa lu turun negeri jadi negeri koboi apa semua. Semua ni ambil idea daripada kisah Quran kan? Tuhan pengsankan 309 tahun, keluar jadi semua dah jadi lain dah. Sehinggalah akhirnya tanya mai barulah dengar cerita kata kenun depa ni orang yang hidup zaman 300 tahun dulu. Kalau Ashabul Kahfi Tuhan boleh buat bagi jadi benda macam ni, demikian halnya dengan Uzair Tuhan boleh buat juga benda macam ni. Maka dilenakan depa ni, dimatikan depa ni selama 100 tahun. Maka pergi ia kepada Bani Israel. Uzair ni dah selepas pada tu pergi cari Bani Israel. Maka dusta mereka itu akan dia. Bila dia pergi 100 tahun dah, dia pergi dua habang kata nama dia Uzair apa semua lagu tu ni. Dia kata ni siapa ni? Mamat mana main nak murung kita? Uzair main dua habang kata nama dia Uzair. Dia menyaksikan hari tu ni pembunuhan orang-orang yang hafal Taurat dan sebagainya. Bani Israel tak boleh terima benda ni. Benda ni tak boleh compute. Betul ke kamu ni Uzair? Betul ke kamu hidup zaman orang-orang hafal Taurat kena bunuh? Yang dia ni betul sungguh. Dia kata sungguh. Saya lah Uzair. Dia kata saya hafal Taurat. Maka dusta mereka itu akan dia tak percaya cerita dia. Maka kata mereka itu, jika sebenar engkau Uzair, cuba baca Taurat. Mereka ni pun lalu ni lah, terus dia merepek panjang-panjang. Betul hang Uzair? Betul. Cuba baca yang kata Taurat yang hang hafal ni, cuba baca nak dengar. Maka baca ia. Uzair pun baca. Dan disurat daripada dadanya. Dia baca ni macam mana benda tu ada tulis dalam diri dia. Dia baca word by word, keluar dengan fasih. Memang dia hafal benda tu. Tak jatuh satu huruf pun daripada isi kandungan Taurat tu. Dia baca tu keluar word by word. Kemudian seorang lelaki kata, bapa aku ada cerita daripada tok aku bahawasanya Taurat ada dibubuh di dalam tempayan besar. Ditanam tempayan itu pada perdu pokok kurma.
Maka pilah ramai-ramai pakat korek. Maka dibawa keluar dan dipelagakan dengan Taurat yang dibaca oleh Uzair tadi. Maka tiada bersalahan satu huruf pun. Itu dia. Dalam pada duk jadi cerita macam ni, bila dia baca, depa duk dengar ni macam Taurat betul. Depa pun tak tahu dah. Pasti orang yang hafal Taurat semua dah kena bunuh. Adalah satu dua orang hak sam-sam ni hafal tak hafal ni, dia dengar sekali dia kata lagu betul, dia kata. Tapi orang tanya balik, betul sungguh kan? Aku tak berani kata, tapi bunyi macam betul. Jadi duk macam tu. Dalam pada duk macam tu, satu orang sudah kata, tapi dia kata aku biasa dengar cerita pak aku. Pak aku kata, tok aku cerita. Ni nak beri padan dengan 100 tahun dia pengsan. Kan? Pak aku cerita kat aku, pak aku pun lebih kurang aku, tapi dia kata tok aku cerita kat pak aku. Kata kenun ada satu kitab Taurat, dalam banyak-banyak hak kena bakar, hak-hak orang hafal kena bunuh, ada satu kitab Taurat, mereka sudah bawa buh dalam satu tempayan, mereka pergi kambuh dekat satu pokok korma sekian-sekian tempat. Dia ni kata macam tu. Orang ramai pun jom pergi korek-korek, ada sungguh tempayan tu. Tengok dalam tempayan tu ada sungguh satu kitab, memang kitab Taurat. Mereka mai balik depan Uzair ni. Uzair baca lagi sekali Taurat yang kamu baca tu. Dia baca, mereka duduk semak sebiji macam yang ada dalam Taurat. Itu jadinya. Maka kata Bani Israel, Allah Ta'ala tiada lontar Taurat pada hati Uzair, melainkan kerana ia anak Allah. Meraku terus. Jadi gitu. Bila mereka dengar dia baca, duk semak-semak, oi sungguh. Oh, mereka kata hang ni memang spesial betul. Yang boleh ingat benda ni daripada kulit depan sampai kulit belakang, ingat word by word ni, hang boleh ingat ni bukan ada pasal lain, melainkan hang ni mesti anak Tuhan. Dia kata. Dia ikut tu pula. Dan kamu ni tentu anak Allah, maka mendusta Allah akan Yahudi. Allah terus jadi murka dekat Yahudi ni. Orang nak tunjuk kata ini kekuasaan Allah. Satu orang yang Allah boleh matikan 100 tahun hidup balik. Allah nak tunjuk kekuasaan Allah. Dia pergi tergeliat, dia pergi kata dia ni anak Allah. Tuhan kata karut, yang kata Yahudi ni cukup karut. Firman Allah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan kata pula puak Nasara, puak Kristian ni, Isa anak Allah. Puak ni pula pergi kata dah Uzair anak Allah, Isa pun anak Allah juga, dia berkata. Adalah Nasara 81 tahun di atas agama yang benar. Tuan-tuan, kita baca Quran, dulu baca Fatihah kan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin puak Nasara. Pasal apa kata mereka ni golongan yang dallin ni, golongan yang sesat ni? Pasal apa? Pasal mereka biasa betul. Masa mereka duk ikut Injil yang Allah buat turun dekat Nabi Isa tu, masa tu mereka betul. Kemudiannya dalam duk betul tu, kemudiannya tergelincang, derail daripada landasan kebenaran. Start daripada tu mereka dallin, jadi golongan sesat. Ini yang takut. Bukan kata Nasara. Kita ni, Nabi Muhammad SAW, saya dah baca hadis tu beberapa kali. Nabi Muhammad SAW satu hari duduk dengan sahabat-sahabat dia dekat satu kebun korma. Nabi ambil ranting kayu, Nabi garis atas tanah. Nabi kata, wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'u. Nabi kata ni, Nabi garis garisan lurus. Nabi kata ni adalah sirati mustaqimah, ini adalah jalan Allah yang lurus. Fattabi'u, ikut jalan yang lurus ni. Jangan kamu ikut khutuwat syaitan, jejak langkah syaitan. Nabi garis kiri kanan, garisan lurus tadi, buat beberapa cabang lain. Nabi kata kita ni, umat aku, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ni, kita duduk atas jalan Islam ni, kiri kanan ni dia ada macam-macam simpang. Yang simpang-simpang ni, tiap-tiap satu ada setan duk panggil. Duk nampak elok dah, duk nampak Islam elok dah, dia kona, dia pergi jadi sesat. Seperti mana Nasara dulu 81 tahun duk ikut Injil yang sebenar, mai satu peringkat divert, kona menyimpang daripada jalan kebenaran. Dia kata dulu Nasara semayang
kepada kiblat. Dulu Nasara sembahyang menghadap kiblat. Dan puasa bulan Ramadan. Sehingga jadi peperangan antara Nasara dengan Yahudi. Sehinggalah jadi perang antara Nasara dengan Yahudi. Yahudi dia lagi tua. Pasal dia Bani Israel zaman Nabi Musa. Nasara ni zaman Nabi Isa. Mereka ni lagi junior. Jadi Nasara ni mula-mula masa dia ikut Injil tu cantik dah. Bila jadi perang dengan Yahudi, di situlah start mereka punya kalut ni. Dan adalah pada Yahudi seorang panglima perang yang bernama Bulas. Di kalangan orang Yahudi masa tu ada satu panglima perang nama dia Bulas. Bunuh jemaah daripada sahabat Nabi Isa alaihi salam. Panglima perang Yahudi ni, dia ni telah pun membunuh berapa ramai orang-orang kuat Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka kata Bulas bagi Yahudi-Yahudi, jika ada yang sebenar serta Isa, maka sungguh jadi kafir kita. Dia sendiri kata dekat orang-orang Yahudi. Dia sendiri kata, dia kata kalaulah Isa ni betul, makna kita kafir. Dia ni kata lagu tu. Bila dia duk tengok cara Nabi Isa duk terima Injil daripada Allah, duk ajak Injil kepada orang semua, dia duk ikut Taurat. Kalau ikut kaedahnya, hak mana yang dulu, bila mai kitab baru batal hak dulu, ikut hak yang terbaru. Dia tak, mereka nak pegang lagi. Yahudi ni nak pegang Taurat juga, tidak mau pindah kepada Injil. Bila Nabi Isa mai duk ajak Injil dan sebagainya, dia pun sendiri taradud. Dia pun sendiri jadi kita ni betul ke salah? Ada jadi lagu tu. Kalaulah dia kata apa yang Isa duk buat, apa yang Nabi Isa duk buat tu betul, makna kita kafir. Dia kata. Ni yang kata panglima Bulas ni, dia kata macam tu dekat orang-orang Yahudi. Dia kata, jika ada yang sebenar serta Isa, maka sungguh-sungguh jadi kafir kita. Banyak rugi jika kita masuk neraka dan Nasara masuk syurga. Dia kata, kalau kata kafir, kita tentulah kena pergi neraka. Rugi kita. Dia kata puak Nasara ni masuk syurga. Maka aku nak buat helah, nak menyesat mereka itu, nak sesatkan Nasara sehingga masuk syurga semacam kita. Dia kata, bagi dia pun sesat, sama ada kita tak betul, dia pun tak betul, dua-dua masuk neraka. Ataupun aku buat lagu manakah kalau kata kita betul, kita buat bagi dia rosak, bagi dia ikut kita, mudah-mudahan kita syurga, dia pun syurga. Dia kata tu pasal dia tak tahu siapa betul-betulnya. Begitu. Baik, kemudian yakni panglima Bulas tadi sembelih kuda perangnya. Ini helah dia. Ini helah dia. Apa dia buat? Kuda perang hak dia duk guna, duk pergi duk serang orang kuat Nabi Isa ni, dia sembelih buang kuda perang dia. Dan menzahir akan taubat dan menyesal. Dia sembelih buang kuda dia, dia kata aku bertaubat dah, aku tak mau dah berperang dengan puak-puak Nasara ni. Dia kata, bila sembelih kuda perang ni, makna simbolik lah. Simbolik lah. Makna kata aku lepas ni tak akan serang dah mereka ni. Kuda aku pukul sembelih dah. Dia pergi tunjuk depan-depan pengikut Nabi Isa ni. Nak tunjuk kat mereka, kata dia sekarang ni dah menyesal duk bunuh orang-orang Nabi Isa. Lah ni kuda perang dia pun dia dah bunuh, dia sembelih bang, dan menzahir taubat dan menyesal dia di depan mereka ni. Maka pergi dia kepada Nasara. Maka kata mereka itu, siapa engkau? Bila dah dia buat macam tu semua, dia pergi kat mereka ni. Mereka ni pun duk heran, dia ni siapa? Pergi sembelih kuda perang, pergi duk abang bertobat, menyesal apa semua. Hang ni siapa? Maka jawab panglima Bulas ni, aku seteru kamu. Akulah Bulas, dia kata. Akulah musuh nombor satu hampa, yang duk bunuh orang-orang kuat hampa ni aku. Akulah panglima Bulas, yang nama hampa semua duk dengar, tapi hampa tak kenal aku. Dia kata, akulah orang dia. Maka diseru aku daripada pihak langit. Dia kata, aku yang boleh jadi macam ni pasti aku dengar satu suara daripada langit. Dia kata, suara tu kata, engkau tidak boleh taubat sehinggalah masuk Nasrani. Ni dia nak pergi pedayakan orang-orang Nasrani. Aku dengar satu suara tu kata, hang kalau takat dua habang kata bertaubat menyesal, tak jadi. Takat sembelih kuda ya tak jadi. Hang kena masuk agama Nasara, jadi orang Nasrani, barulah taubat hang diterima. Dia pergi habang ke orang Nasrani macam tu. Maka dimasuk di dalam kanisah setahun. Puak-puak ni pun dengar Allah, baguslah Tuhan bagi petunjuk kat dia. Kena dah, kena getah dia dah.
Baguslah Tuhan bagi petunjuk kat dia, dah bunuh orang kita ramai dah, dia dah sedang dah apa semua lagu ni, bawa dia pergi masuk ke dalam kanisah, masuk gereja. Masuk pergi lubuk tu, masuk pergi markas, bagi tahu habis ratia-ratia tu. Habis masuk dia ke situ sehingga belajar Injil akan bola sini. Kemudian keluar ia, bila dah setahun dah pergi mengaji di gereja ni, mengaji tentang Injil di gereja ni, dah habis dah tamat dah pengajian dia, maka katanya, diseru aku bahawa Allah Ta'ala telah terima taubat engkau. Dia kata, aku dengar pula suara aku dengar dulu daripada langit tu, suara tu pula kata, taubat aku Tuhan dah terima. Dia kata kat depan ni semua. Kemudian ajar ia 3 orang laki-laki. Lepas tu dia kata, mai sini. Dia ambil orang-orang yang nampak cerdik daripada kalangan Nasrani ni, dia panggil mai, dia kata, aku nak ajak kat hangpa pula benda-benda ni. Maka dia pilih 3 orang laki-laki. Maka dia ajarnya Nastur bahawa Isa dan Maryam dan Allah itu adalah Tuhan 3-3 sekali. Dialah orang yang mula-mula dikelencong orang-orang yang ikut Injil ni. Orang dah percaya kat dia. Kata dia ni betul, dia pandai, dia alim, dia cukup faham tentang Injil dan sebagainya. Dia kona orang ni semua. Dia kata akhirnya kita dapat juga penyelesaian benda ni. Aku nak beritahu kat hangpa. Dia kata Allah, Maryam, Isa, 3-3 ni Tuhan belaka. Dia kata satu. Dan dia ajak kepada Yaqub, ini anak murid hak cerdik hak kedua hak dia ambil ni, bahawa Isa ibnullah. Isa ni sebenarnya anak Allah. Dia kata kat kau ni macam tu pula. Kemudian dia ajak pula kepada Mulkan, yang orang yang ketiga, bahawa Isa adalah Allah. Maksudnya sama dengan Allah. Tiada permulaan dan tiada kesudahan. Dia kata disuruh orang kepada Baitul Maqdis, dan seorang kepada Rom, dan seorang kepada tempat lain. 3 orang yang dia train elok-elok ni, seorang dia hantar pergi Baitul Maqdis, seorang dia hantar pergi Rom, seorang dia hantar pergi satu tempat lain. Hampa pergi ajak hak macam aku ajak hampa tadi. Strategi dia dalam nak merosakkan orang-orang Nasara yang dah 81 tahun hidup dalam kebenaran ni. Itu strategi yang dia pakai. Baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang kepada tempat lain, maka bolas masuk tempat korban, maka dia sembelih dirinya sendiri. Last sekali dia bunuh diri. Last sekali dia dah berjaya, dah selesai dah, misi dia dah selesai. Itu matlamat dia nak merosakkan Nasara. Maka dia dah selesai, dah mencapai matlamat dia bunuh diri sendiri. Maka inilah sebab boleh Nasara kata Isa anak Allah, maha suci Allah daripada anak dan bapa dan juga segala syirik. Dia nak tergeliat tu. Kita duk baca banyak dah tuan-tuan. Cerita orang boleh tergeliat ni baca banyak dah. Cerita tentang Juraij, cerita tentang Barsifa, cerita tentang macam-macam. Kan? Yang nampak tu tergeliat. Tertipu. Pasal apa? Pasal kita ni setiap darah yang bergerak dalam badan kita ni ada syaitan di dalam dia. Nabi kata inna syaitana yajri majratan. Syaitan dia berjalan pada jalanan darah manusia. Dia ada dalam diri kita ni, sentiasa ada. Sama ada kita terpedaya ataupun tidak, itu saja. Pokok pangkalnya dia sentiasa duk cuba nak merosakkan kita. Zalika qauluhum bi afwahihim. Bermula yang demikian itu perkataan mulut mereka itu. Tiada tempat sandaran bagi perkataan itu. Hak duk kata Allah, Maryam, Isa ni semua sekali ni 3-3 Tuhan, ini adalah dakwaan mulut semata-mata, langsung tak boleh diterima akal. Tapi sayangnya orang Nasara, siapalah mereka percaya benda tu. Siapalah mereka percaya benda tu. Firman Allah, yudahi'una qawla allazina kafaru min qabl. Menyeru mereka itu akan perkataan segala orang-orang kafir daripada dahulu kala, yakni bapa-bapa mereka itu secara taklid. Mereka ni pun tak ada ilmu, tak belajar, tak tahu apa, pakai main tikam turut aja. Taklid aja. Dia dapat daripada pak dia macam tu, pak dia dapat daripada tuan dia macam tu, dia pakai ikut macam tu lah. Orang buat main apa pun tunjuk depan dia, dia tak pakai lah. Dia nak pakai hak dia dapat daripada orang dulu-dulu aja. Ini bahaya taklid. Bahaya. Kita pakai ikut orang main habang apa pun, dia belakang dah. Takkan tak betul dia kata berapa punya lama orang duk buat benda ni, sedangkan ayat Quran dengan hadis terang-terang letak depan mata kata benda tu tak betul. Kita tak boleh terima dah. Pasal apa? Pasal taklid kita, ikut
membuta tuli yang dalam diri kita ni terlampau kuat sehingga akan kita menolak kebenaran. Inilah yang berlaku kepada orang-orang Nasara. Mereka jadi terkeliru dengan apa yang dibuat oleh Bulas kepada mereka ni. Firman Allah, qatalahumullah anna yu'fakun. Telah laknat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Betapa berpaling mereka itu daripada agama yang sebenar, sedangkan berdiri dalil yang terang atas keesaan Allah dan tiada syirik bagi Allah dan tiada anak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Terang-terang, mana boleh Tuhan ada bini, mana boleh Tuhan ada anak, tak menasabah. Tapi manusia boleh percaya benda-benda yang macam ni. Firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Ambil mereka itu akan ulama mereka itu dan orang saleh daripada kalangan mereka itu perbuat Tuhan daripada lain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silap mereka apa? Mereka terlampau sangat percaya kepada Bulas yang baru setahun. Yang baru setahun pergi mengaji Injil ni, balik-balik medok abang, pakat-pakat ikut Bulas belakang. Sayang mereka pergi ikut dia ni. Dengan ikut mereka itu pada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Terang-terang dia main habang benda hak Tuhan kata haram, dia pergi habang halal. Ada orang boleh ikut juga benda-benda yang macam ni. Dan ambil Isa anak Maryam kata Allah, ataupun anak Allah, ataupun satu daripada tiga Tuhan. Boleh pergi silap sampai macam tu. Silap yang tidak patut buat silap. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah la ilaha illa huwa. Dan tiada disuruh mereka itu melainkan bahawa sembah mereka itu akan Allah, Tuhan yang esa. Tiada Tuhan yang mustahak disembah melainkan Allah jua. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah Ta'ala daripada barang suatu yang sekutu mereka itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya. Sadaqallahul azim. Lepas ni kita sambung, yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim. Lepas ni kita masuk ayat yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim. Ayat ni menarik tuan-tuan. Ayat ni menarik. Ayat nak cerita dekat kita tentang usaha musuh-musuh Islam nak memadam cahaya Allah, yakni agama Allah daripada muka bumi. Kesian kita tengok orang-orang bukan Islam ni, musuh-musuh Islam ni. Bukan semua orang bukan Islam musuh kita, ada. Zaman Nabi dulu pun ada orang bukan Islam, tetapi dia boleh berkawan dengan orang Islam, tunduk kepada orang Islam. Ni hak tunjuk kata dia tak boleh nak berkawan dengan Islam ni, ini musuh Islam. Musuh-musuh Islam ni sentiasa mereka ni yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka ni sedaya upaya memang cuba untuk nak padam nur Allah, nak padam agama Allah di atas muka bumi. Saya dah habaq dah dulu sekali kan, University North Carolina Amerika kan, University North Carolina di Amerika Syarikat. Mereka buat kajian di Amerika Syarikat sendiri, kajian tentang rakyat Amerika masuk Islam. Kajian yang mereka buat mendapati dalam tahun-tahun kebelakangan ni, tiap-tiap tahun tidak kurang daripada 15,000 orang orang Amerika sejati masuk Islam. Tidak kurang daripada 15,000 orang tiap-tiap tahun kan? Dan hari ini jumlah orang Islam di Amerika sudah mencicah kepada angka 17 juta kata Allah. Orang Islam di Amerika. Bukti dia kita tengok apa? Kita tengok apabila presiden dia buat keputusan nak serang Iraq. Di semua bandar-bandar besar Amerika, rakyat Amerika bangkit menentang keputusan presiden dia. Bila terlampau sangat duk buat orang ni, bila terlampau sangat orang meluat. Terlampau sangat, jangan terlampau, apa pun jangan over. Bila terlampau sangat orang meluat. Orang bukan Islam memusuhi Islam itu adalah biasa daripada dulu. Tapi bila terlampau sangat,
Sampai Iraq tak ada buat apa pun, nak pergi buat juga Iraq, rakyat dia sendiri meluas. Dia kata apa ni sampai lebih-lebih sangat ni. Bila lebih kita pun, kalau lebih sangat kita lugai. Orang yang jadi bos di pejabat, jadi ketua jabatan kan, ni orang anak buah mai dua jack sampai lebih-lebih. Dia mula-mula jack tu dia syok jugalah, syok. Bila sampai lebih-lebih sangat dia pun geli-geleman. Mulalah dia pula ni nak teropong kau ni pula. Dia ni awak ni jack aku lebih-lebih sangat. Teropong tengok, oh jenis tak buat kerja. Dia hidup dengan nak jack aku ya. Jahanam bila. Dia akan jadi benda tu. Apa sebab Islam dia ambil jalan cantik. Dia kata wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara kita ambil yang pertengahan. Kalau tak suka kat satu orang, jangan meluat dia sampai habis-habis. Jangan. Pasal apa? Takut kot satu hari itu menjadi kawan kita. Kalau suka kat satu orang tu, jangan sampai tak ada dah, mata buta dah. Dia buat apa pun kita duk suka kat dia. Jangan. Takut satu hari dia silap, kita ikut dia juga. Islam bagi garis panduan cantik dah. Bukan suruh siapa. Islam bagi cantik dah. Kita duk berdiri atas agama. Betul-betul, tak betul, tak betul. Dia macam tu. Cantik. Kan? Ini yang duk berlaku. Di Amerika, yang ni yang berlaku. Jadi bila jadi macam ni, bila dia lebih-lebih sangat nak hantam Islam ni, sampai rakyat dia sendiri pun tak suka dekat dia. Berita Penang tadi pun tunjuk lagi. Buat t-shirt pula, tulis di t-shirt ni macam-macam. Marah presiden dia, tulis di t-shirt putih ni, pakai bekat duk belarak buat atas jalan. Bukan muka orang Islam. Hak duk belarak tu bukan muka orang, muka geng dia. Tapi mereka tak suka. Bila terlampau sangat, mereka tak suka. Lebih-lebih lagi benda tu nampak terang-terang. Yang Yahudi duk bunuh orang Islam hari-hari, mati bukan sikit orang Islam. Mereka tak bercakap langsung tentang isu tu. Tak pernah kata, tak ada satu statement keluar daripada mulut Presiden Amerika kata Yahudi ni pengganas. Tak ada langsung. Yang hak orang Islam hak duk kena bunuh ni pula dituduh pengganas. Fikir kok mana kita ni? Hak duk bunuh tu tak ada kata apa, hak kena bunuh tu ganas. Oh pelik. Rupanya bukan kita orang Islam saja rasa pelik. Orang dia sendiri pun bila sampai satu peringkat, mungkin peringkat awal dia sokong. Bila sampai satu peringkat dia tak boleh, dia naik jelak lah. Tak lepi lah. Dia kata ni apa? Ni meretek kalau macam ni. Dan kalau kena kat kita macam mana? Ada fikir macam tu balik. Kalau kita tak ada buat apa-apa, tiba-tiba orang main serang kita macam mana? Macam itulah dengan orang Iraq. Dia tak ada buat apa pun yang salah. Tiba-tiba nak pergi serang dia. Dia balik kepada kaedah yang Islam tunjuk dalam agama. Islam kata apa? Da' yadaka ala sadrik. Fama ahbabtahu li ghairik fa'ahibbahu li nafsik. Nabi kata dalam hadis qudsi, Nabi kata Allah berfirman, da' yadaka ala sadrik. Ambil tangan kamu letak atas dada kamu sendiri. Apa yang kamu suka orang buat dekat kamu, kamu buat ke orang. Kita tak tipu diri kita, kita tak tipu siapa-siapa. Kita tanya diri kita, aku suka orang buat apa kat aku. Aku suka orang hormat aku kena belajar hormat orang. Kalau sekiranya kita suka orang berlaku adil dengan kita, kita kena berlaku adil dengan orang. Apa yang kamu suka, benda tu kena ke atas diri kamu, hendaklah kamu suka benda tu kena ke atas orang. Ini Islam, tuan-tuan. Ini Islam. Islam tak berat kepada siapa-siapa, tidak berat sebelah, tidak. Islam adalah agama benar. Hak betul-betul, hak tak betul, tak betul. Dalam satu benda yang tak baik, takkan tak ada benda yang baik dalam diri dia. Dalam satu benda yang baik, takkan tak ada kelemahan dalam diri dia. Ini Islam. Kalau kita faham benda ni, masyarakat jadi sejahtera. Masyarakat dunia jadi sejahtera. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak boleh tahan. Bila tengok orang Islam macam tu punya kena dalam dunia, tak boleh tahan. Soalan dia kata, apa hukum seseorang memakai minyak wangi yang alkohol? Ni minyak kali tanya. Tak ada lah. Ada pendapat mengatakan alkohol minyak wangi itu alkohol arak. Tak sama. Yang haram adalah alkohol arak. Minyak wangi tidak haram. Siapa kata alkohol arak haram? Haram-haram pasal apa? Dia gini, cerita dia mula sekali najis ke tidak alkohol tu. Itu soalan yang pertama sekali.
dalam minyak wangi, dalam perfume tu ada alkohol. Orang bubuh alkohol dalam minyak wangi tu dengan tujuan supaya minyak wangi tu lekat lama. Bau dia tu bau lekat lama pada orang. Itu tujuan masuk alkohol. Okey, tak apa. Alkohol tu apa benda? Adakah dia ni najis? Maknanya benda yang terbit daripada manusia ataupun binatang, daripada jalan depan ataupun jalan belakang. Itu definisi najis. Selain daripada mani. Agama bagi definisi macam tu. Yang kata najis itu ialah sesuatu yang keluar daripada manusia ataupun binatang, keluar daripada jalan depan ataupun jalan belakang, kecuali mani. Dia kata air mani tak najis. Lain daripada tu, kalau keluar depan belakang najis. Alkohol tak ada, dia bukan benda yang keluar daripada dia, sejenis chemical, sejenis bahan kimia. Tak timbul soal alkohol tu najis, kecuali ada orang boleh buktikan alkohol tu memang najis dalam definisi syarak tadi. Maka oleh kerana itu, minyak wangi yang ada alkohol kita boleh pakai di baju kita dan boleh kita bawa semaya, tidak jadi masalah. Kalau kata alkohol dalam arak tu kerana alkohol tu menyebabkan orang jadi biol, jadi mabuk, jadi apa semua, tu bukan sebab najis, tapi sebab dia memabukkan. Maka dia haram kerana dia memabukkan. Kita tak boleh qiyas yang tu mai ke minyak wangi, lepas tu pergi nak jangkit hukum haram kepada minyak wangi. Dalam usul fiqh dia ada sebut benda ni, dia kata al-qiyas ma'al fariq. Dia kata qiyas yang tak boleh pakai. Tak boleh, kita tak semua benda kita boleh pakai satu kaedah qiyas. Satu kawah daging lembu, mai satu orang lempak seketul daging babi masuk dalam kawah gulai daging lembu ni. Boleh tak kita buang daging babi tu hak lain kita makan? Tak boleh. Pasal apa? Pasal bila dia masuk, walaupun seketul, dia masuk dalam kawah gulai daging lembu, satu kawah tu semua jadi najis mughalladhah, kena tuang begitu saja, kawah tu kena sama. Boleh tak kita qiyas benda tu kepada buah apple? Buah apple lepas tu kena apa, kena najis apa ke sikit di atas buah apple besar ataupun buah temikai, kita kata besar sikit, satu darah babi sudah meresik kena atas satu buah temikai. Nak buang semua buah temikai? Adakah sebiji buah temikai kita nak pergi buang? Ada. Habis kalau kita qiyas dengan anu tadi macam mana? Qiyas tu tak sama, maka tak boleh pakai. Dalam qiyas buah temikai, buang tempat hak kena tu saja, hak lain boleh makan. Kalau tuan-tuan baca perbahasan tentang benda ni dia ada perbahasan yang detail. Kita dah baca di mana tajuk dia. Di Padang Temusu kita dah baca. Dia buat contoh dua benda. Satu, dia kata satu timba ada ayam, mai anjing tu jilat minum ayam dalam timba tu. Apa hukum ayam dalam timba tu? Dia kata hukum ayam dalam timba tu semua sekali dah jadi najis mughalladhah. Kena tuang buang ayam tu semua, timba tu kena sama. Dia buat mai pula satu contoh lagi pula. Dia kata satu kawah dodoi yang dah kering, duduk dalam satu kawah kering dah, mai seekor anjing jilat dodoi tu di satu penjuru. Kawah besar tu dia mai jilat tepi ni. Adakah nak ronggah buang semua sekali dodoi tu? Tak, dia kata buang kawasan yang kena jilatan anjing tu saja. Buang, hak lain boleh makan. Pasal apa? Pasal hak nu ayam, pasal hak ni benda yang dah beku. Maka hukumnya tidak sama. Jadi ni kaedah qiyas ni, bukan kita boleh qiyas sembarangan. Nak qiyas ni dia mesti ada berdasarkan ilmu. Kita qiyas sembarangan, kita buat satu qiyas yang tak kena, kita tidur jaja ke orang pula qiyas ni merosakkan semua orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam ni satu agama yang mencangkupi semua benda. Dan kita kena belajar. Kita akan jumpa satu kita akan jumpa. Banyak benda tuan-tuan yang kita tak belajar, kita tak tahu. Bila kita belajar, oh macam ni rupanya hukum dia. Banyak benda. Allah bagi masa kat kita, Allah